Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama dalam live 30 minit bacaan kitab yang kita janjikan oleh semua penonton yang sedang mendengar dan sedang menonton. Jadi sama saya sekali lagi menonton dan ditonton ialah Ustaz Aziz. Khabar Ustaz Aziz? Ya. Baik, Alhamdulillah. Hari ini sihat Ustaz Aziz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Noh macam sangkut-sangkut sikit, Ustaz Noh. Ustaz Aziz, nak ambil ruang dulu untuk share. Baik. Sangkut sikit. Tapi okey, boleh. Okey, kejap. Suara clear. Ana nak share dulu. Suara clear. Okey, kalau ada kawan yang ada tu boleh komen dulu. Komen dulu. Kehadiran yang ada pada malam ni, insya-Allah. Kita ambil kehadiran dulu, Ustaz Noh. Ambil kehadiran okey. Kita dia 2-3 minit kita ambil kehadiran dulu. Okey, boleh. Sambil tu Ana Aziz, nak share dulu. Silakan. Ana share di grup-grup yang ada lah sama kita, insya-Allah. Silakan kita tag sahabat-sahabat kita. Hari ini kita ada seorang lagi sahabat kita tapi beliau ada urusan sikit. Mungkin lambat sikit kot beliau masuk. Boleh. Kita ada lebih kurang 6 orang ada sedang menonton. Kalau ada lagi sahabat-sahabat, kalau ada yang sahabat-sahabat yang ada tu boleh komen. Kita akan bersama. Tak lama ni, 30 minit ni, insya-Allah. Kita sekejap insya-Allah. Boleh komen. Kita sengaja buat lewat-lewat malam je. Ustaz Noh kan? Kita buat lewat malam ni bagi ruang kepada tok guru kita yang awal tu untuk kuliah semua. Kita habis kuliah dengan tok guru semua, jadi insya-Allah baru kita santai-santai malam ni. Widi Astuti Amy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Assalamualaikum. Kami pun alhamdulillah. Ni baru lepas migraine. Malam ni nak kenal lagi Ustaz Noh. Jadi alhamdulillah. Berapa migraine? Allahu akbar. Dia sakit kepala sikit. Ya, Allah. Terima kasih Widi Astuti Amy kerana bersama-sama kita malam ni. Ustaz Aziz kena jaga makan Ustaz Aziz. Itulah makan tu dia agak makanan sekarang ni dia antara penyebab Ustaz Aziz kita. Anak Ustaz Aziz buat minum latte ni. Latte tu masalah. Minum tak ajak pula tu jadi lagi sakit kepala. Kepada sahabat-sahabat yang ada boleh komen. Okey. Kehadiran ada insya-Allah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang dapat sama-sama. Kita masih lagi backgroundkan Hari Raya Aidilfitri. Raya lagi Ustaz Noh. Mantap. Hari Raya yang ke berapa Ustaz dia? Hari entah. Sampai tak ingat dah berapa hari keempat Ustaz dia ni. Allah. Ini Muhammad Nabil Anam. Subhanallah. Waalaikumsalam Nabil. Ustaz malu dengan Nabil. Nabil mengaji lebih daripada kami. Bila kita tengok kita jemput sekali lagi Nabil tu, itu tak dapat kan? Itu lain tak kau boleh. InsyaAllah. Bila nanti kita akan buat sembang santai dengan Nabil pula. Terima kasih Nabil Anam ni. Dia boleh share, ajak kawan-kawan dia pakat tengok. Ajak kawan-kawan Nabil. Geng-geng Bandar Tasik Selatan tu. Adam Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz dan Ustaz Noh. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Allah, jangan puji. Bagi salam dia. Allah. Itu perasaannya. Ni Ustazah Atnawati, guru besar. Allah. Salih. Ni Puan Atnawati. Assalamualaikum. Salam Aidilfitri buat Ustaz Noh dan Ustaz Aziz. Salam Aidilfitri. Puan Atnawati ni antara guru besar kita. Ustazah kita guru besar yang sudi bersama dengan kita pada malam ni. Sekolah mana Ustaz Noh? SK Sungai Besi. Subhanallah. Alhamdulillah kita ada sahabat kita. Kita seronok malam ni. Ustaz Nik Fahmi bersama dengan kita. Ustaz Nik Fahmi bersama, alhamdulillah. Sempat masuk. Okey. Orang-orang. Fahmi tengah loading jap tadi. Okey, terima kasih kepada bila Ustaz Nik Fahmi ada, kita mula dua. Ustaz Nik Fahmi ada sama kita ni Ustaz Aziz. Okey. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sani Fahmi, apa khabar? Dengar tak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Alhamdulillah. Dengar. Dengar. Alhamdulillah. Aziz, kita ambil ruang sikit Aziz. Kita zikir munajat sikit. 2 minit boleh? Sila. Boleh. Okey. Silakan Sani dulu. 2 minit insyaAllah. Silakan. Apa, bagi Prabih dulu dia punya set. Allah kita zikir, munajat sebelum teruskan kuliah daripada Tuan Guru Ustaz Abdul Aziz. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayk. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Nik. Kita dapat kita mulakan majlis ilmu pada malam ini dengan dengan zikir munajat. Ustaz Nik boleh dengar saya Ustaz Nik? Boleh jelas. Ustaz Nik boleh dengar? Boleh, okey, alhamdulillah. Jadi kita mulakan bila kita dalam keadaan kita duduk di rumah ni, kita nak mengaji ilmu pun kita mesti ada ketenangan lah kan. Jadi bila Allah sebut ala bizikrillah tatma'innul, dengan berzikir dan mengingati Allah ini, Allah akan menenangkan hati kita. Jadi sebelum kita menuntut ilmu ni, kita sama-samalah kita dah berzikir dengan Ustaz Nik Fahmi, alhamdulillah. Jadi ada juga sahabat-sahabat kita ni, Ustazah Nuriza bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu ada Ustaz Adam Nawawi pun ada sama dengan kita, Ustaz Aziz. Ustaz Adam Nawawi. Jadi saya teruslah kepada kita bacaan kitab pada hari ini. Semalam kita membicarakan syarat manusia. Yang pertama iaitu beragama. Jadi Ustaz Aziz dah terang semalam, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambunglah dengan syarat yang kedua. Silakan Ustaz Aziz. Saya cuba share skrin kalau insya-Allah kita cuba sharekan sedikit perkongsian pada malam ini. Silakan Ustaz Aziz. InsyaAllah kita mulakan pembacaan kitab kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada bahagia Ustaz Noh Az-Zaki Zainal, Pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bahagia Ustaz Nik Fahmi, juga asatizah kita di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat penonton sama dengan kita ni semua, asatizah ni belakang ni, ustazah-ustazah yang hebat-hebat belakang, Ustazah Nuriza, tuan guru ni tuan haru dah. Kan, jadi insya-Allah kita membacakan kitab pengingat diri sebagai iaitu yang ditulis oleh Muhammad ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Amin. Semalam dah kita baca pada pengingat diri yang pertama, iaitu dia menyebut kepada kita, Syekh ni menyebut pada kita bahawa manusia ini berkehendakkan kepada agama. Tidak ada mana-mana manusia boleh melepaskan diri dia daripada berkehendak kepada agama. Dia tak ada lah. Dia akan pergi daripada satu kepercayaan dia macam mana pun dia akan ada juga. Hatta orang yang menafikan adanya Tuhan pun dia terpaksa juga nanti berkehendakkan dia akan agama. Itu dia memang hakikat dah. Dan satu-satunya agama yang bagi terfaham pada dasar kita ni Islam ni iaitu din, iaitu cara hidup. Agama ni lah yang membentuk cara hidup manusia. Yang membentuk cara hidup kita, interaksi kita dengan sesama manusia di atas muka bumi, dan yang terbaiknya iaitu sebagaimana bukan terbaik, yang hanya sahaja diterima oleh Allah iaitulah Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang bahawa Allah tahu baik buruk dan sebagainya tentang manusia itu. Yang kedua insya-Allah pada malam ni kita sambung sebagaimana yang dipaparkan di skrin tu. Yang kedua, manusia beradab menurut adab yang dikehendaki oleh agamanya. Jadilah kelakuannya sebaik-baik kelakuan hingga dipuji dan dikasihi oleh sama manusia, iaitu tiada ia melakukan melainkan dengan kelakuan yang diwajibkan oleh agamanya atau disunatkan oleh agamanya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Ustaz Noh, Ustaz ni kan. Jadi bila mana kita sebut ni, yang kedua, penulis ni menyatakan pada kita manusia ni mesti dia beradab menurut adab yang dikehendaki oleh agama.
Agama di sini iaitulah Islam. Jadi bila manusia ini yang menjadi teras, tunggak ini dalam dunia ini orang Islam, maka Islam, orang yang Islam itu juga dia mengikut adab yang dikehendaki oleh Islam, maka dia akan memberikan, dia akan menyampaikan, bahkan dia deliver pemerintahannya, hukumnya, segala apa benda keadilannya dengan sebaik-baiknya, kerana mereka ini orang yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud di sini bila kita lihat bagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda membina negara Islam Madinah, yang mana di sana kepelbagaian manusia yang ada, bahkan Yahudinya berbagai-bagai kuak Yahudi ada, kemudiannya dengan bangsa Arab yang pelbagainya, bukan semua menerima Islam. Tetapi bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam boleh deliver akan kebaikan Islam itu kepada masyarakat di saat itu. Kerana Islam itulah yang mana menepati tabiat yang Syekh ni sebut pada perkara pertama. Tabiat manusia ni sama ada dia Islam ke, dia tidak Islam ke, bila mana dia berada di bawah kekuasaan Islam, insya-Allah dia akan merasa selamat, dia akan merasa terjamin, dia akan merasa terbela. Ini dia bergantung kepada orang Islam itu beradab menurut adab yang dia kehendaki oleh agamanya ataupun tidak. Jadi bagaimana dia kata adab yang kelakuan ni, jadi dia kata jadilah kelakuan dia sebaik-baik kelakuan. Ini kelakuan kita ni, kita kata akhlak yang disebut kan, ataupun kita kata dalam ilmu dalam sikit dia sebut tasawuf dan sebagainya ni. Bila orang mengaji ilmu tasawuf, bila orang mengaji ilmu akhlak dan sebagainya ni, kelakuan dia, bahkan adab dia dengan ulama ni dia jaga. Dia tidak menghina ulama sesuka hati. Hari ni kita tengok dalam media sosial, hatta manusia ni walaupun mungkin berbeza pandangan, dia sampai mengeji ulama. Dia sampai kadang-kadang buat gambar ni, tukar gambar bubuh muka ulama tak sesuai pada tempat ni. Ini jadi orang ni dia tidak ada adab dia. Dengan dia tidak beradab sebagaimana adabnya agama. Hatta Islam ini dalam peperangan Ustaz Noh kan, dalam perang pun dia boleh hold dulu kalau orang tu sakit, berhenti dulu. Jaga ni hubungan ni. Dia jaga ni, dia tak boleh ada, kena jaga adab ni. Apatah lagi kalau kita dalam keadaan mungkin berbeza pandangan sedikit dan sebagainya ini, tidaklah melayakkan kita membuat fitnah, tidaklah melayakkan kita mengeji, tidaklah kita melayakkan kita menjatuhkan martabat para alim ulama ataupun tok-tok guru kita ataupun asatizah ataupun siapa pun. Kalau kita kata sama ada orang ni politik ke apa sebagainya kan, hari ni kalau beza politik pun bergaduh dah Ustaz Noh. Ustaz ni fahami. Satu, ataupun beza mazhab dalam agama pun bergaduh dah. Ataupun beza pandangan agama ni pun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ya Allah kan. Kita kata Allah Muhammad, betapa manusia ini hilang pada sifat adab dia. Jadi ini bukan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'astu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ni yang dibawa oleh Rasulullah. Maka saya menyeru sahabat-sahabat yang ada, Ustaz Noh, Ustaz Nifami dan juga rakan-rakan usrah kita yang ada dalam ketika live ini ataupun yang mendengar siaran ini selepas ni, kita mengambil satu sikap dalam kalangan kita, jangan kita bergaduh sama kita. Orang agama ni kadang beza mazhab pun bergaduh. Kan, Allahu Akbar, sedihnya kita. Kan, kalau kita kata berlapang dada dalam perbezaan ni, makanya tidak ada orang menghukum di antara kita. Tidak ada orang bid'ah di antara kita. Tidak ada orang menyesat di antara kita. Kenapa? Berbeza pada furu' saja. Ini dalam benda perkara yang kecil. Hatta sampailah perkara-perkara yang besar. Dan dilihat pada keutamaan. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita balik pada perkara yang pertama. Kita nak melihat nilai kebaikan agama Islam itu. Bila mana kita mendalami, bila mana kita mengkaji, maka kita akan nampak kelebihannya. Pada perkara pertama, ingat dah dulu disebut semalam, iaitu bila mana kita ini menyelidik sehingga mengetahui akan dia akan sebagai pengetahuan yang sempurna. Selidik sampai kita faham sungguh akan agama ni, barulah kita nampak kelebihan, kebaikan dia, kesesuaian pada tabiat dan sebagainya. Jadi dia kata di sini pada perkara yang kedua, marilah sama-sama kita beradab menurut adab yang dikehendaki oleh agama. Jadi kita ni nak menjadikan kelakuan kita, tingkah laku kita. Ustaz ni fahami kan Ustaz Noh?
kelakuan ni dia sebut apa, benda yang spontan. Dia kalau bahasa dia spontaneous. Dia kan. Dia benda yang spontan. Ya, benda dia tak payah fikir. Kalau dia nak buat satu benda, dia fikir dulu ni, dia macam berlakon. Dia jadi fikir tu. Tetapi bila mana satu perkara tu berlaku, dia benda yang terkeluar pada diri dia. Itulah dia kata tabiat ataupun kita kata akhlak dia sebenarnya. Kan, attitude dia sebenarnya, itulah waktu tu. Kan, kalau orang macam orang melatah lah. Kan, orang melatah ni keluar mulut dia apa dia perkataan tu dia sebut ke apa kan, wallahu alam lah kan. Jadi kita nak sebutnya, kita ni bila berakhlak ni maknanya secara tanpa berfikir, itulah keluar sifat dia. Bila jumpa orang tu lah dia boleh senyum, dia bukan buat-buat nak senyum kan. Tetapi bila mana dia memang begitu akhlak dia, subhanallah. Jadi maka dengan siapa pun dia boleh tetap boleh senyum dia, baik cakap dia, hormat dia, pandang bercakap, pandang pada muka dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai kepada kita kelakuan kita ni, ataupun kita kata attitude lah yang kita katakan. Yang mana dipuji. Ini yang menariknya Ustaz Noh dengan Ustaz Nik. Dia sebut di sini dipuji dan dikasihi sama ada manusia. Kan? Sesama manusia. Dipuji dan dikasihi ini sesama manusia ni sama ada dipuji oleh kawan dan juga dipuji oleh lawan. Dia punya menarik, dia punya ni. Sifat manusia itu, baiknya akhlak itu, kawan dia puji, lawan dia pun puji sebenarnya. Yang mengeji tu kita kata yang mengeji tu memang kita kata dia ada masalah lah pada akhlak dia tu. Jadi hatta Nabi Muhammad sendiri pun ada yang orang keji dan sebagainya. Kan, tetapi dalam masa yang sama lawan pun memuji akan kebaikan Rasulullah. Bahkan musyrikin Mekah sendiri yang meletakkan title Al-Amin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan sifat Nabi ni, dengan baik mulutnya Nabi ni, maka mereka ini merasakan Nabi tidak ada yang keluar daripada mulut Nabi ni melainkan perkara-perkara yang baik sahaja. Jadi ini perkara yang perlu kita ada dalam diri kita ni lah. Jadi terutama dalam masyarakat kita hari ni, yang mana mungkin beza sedikit sebanyak ni, jadi kita kena jaga mulut kita, kita kena jaga adab kita, dan juga kita nak kena membaiki diri kita supaya dikasihi sesama manusia kan. Saya kasih tengok akhlak Ustaz Noh, subhanallah, akhlak Ustaz Fahmi, subhanallah. Jadi kita nak kenal akhlak sahabat-sahabat kita ni, kita pergi musafir dengan dia salah satu lah Ustaz Nik kan, Ustaz Noh. Dia sahabat-sahabat dalam ni. Kalau kita pergi musafir ni baru kita nampak kenal akhlak ni. Temeluh. Dekat keluar temeluh. Kalau pergi temeluh kau semua kan. Jadi kita kenal. Kalau satu musafir ni, contoh kita nak tahu kawan ni baik tak baik. Contoh ni kita ni bukan kita tak baik. Kan, kalau kata singgah mula sekali lemang tok ki kita bayar kan makan. Pi pula ikan patin kita banyak makan. Balik pula kita semua ni kata. Allah. Ni kan. Tu kita boleh nampak ni kawan ni. Kawan ni kedekut jenis ni. Dia ataupun kalau kita nak bayar, dia berebut bayar. Itu dari segi kita kata akhlak. Subhanallah kan, menjadi sahabat-sahabat. Ustaz Noh mungkin biasa kita dengan Ustaz Zul kita kan. Subhanallah kan. Kalau Ustaz Zul kita ni tak sempat kita nak bayar, dia bayar dulu. Jadi nak sebutnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itulah akhlak bila kita pergi musafir, kita kenal. Orang ni ada setengah kita pergi musafir ni, orang ni dia tak boleh, dia dengan tekanan. Bila tekanan sikit, apa semua sikit, dia mula gelabah, dia mula bising, dia pun ada jenis itu. Jadi kita bila musafir ni, kita boleh kenal kawan kita ni. Jadi kita nak kena jaga akhlak kita, hatta bila mana kita bermusafir dengan dia, orang akan puji dia. Saya ingat ada seorang sahabat, sahabat dalam kalangan sahabat ni, kawan-kawan kita ni, orang ni, kalau mungkin Ustaz Noh, Ustaz Nik kenal, Ustaz almarhum Ustaz Nur Azli Musa, kawan-kawan sahabat sekeliling dia ni semua memuji akan sikap kebaikan dia. Dia meninggal di Madinah dan dikuburkan di kuburan Baqi'. Allah subhanallah, Allahu akbar. Kita nak sebutnya akhlak dia ni dipuji oleh kawan-kawan rakan yang sekitar ni, yang mana pergi musafir dengan dia, pergi buat bantuan kat luar dengan dia dan sebagainya. Semua akan mengenangkan kebaikan akhlak dia, subhanallah. Jadi ni yang kita sebut ni. Jadi kawan ataupun lawan akan memuji kebaikan dia. Hatta satu masjid dibina di Allahumma salli ala Muhammad, di sebelah mana? Di Indonesia tu kan, yang datang ribu apa semua tu, dinamakan dengan nama dia. Kerana dia usaha nak cari duit sumbangan untuk bina masjid di situ. Ribu nama masjid Nur Azli. Allahu akbar. Jadi kita nak sebutnya besar.
Bila mana orang ni Masya dia mengorbankan diri dia untuk kerja Allah. kebajikan, untuk kerja agama dan sebagainya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, iaitu dia kata tiada ia melakukan melainkan kelakuan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ataupun oleh agama. Jadi orang yang baik kelaku ni, benda yang wajib dia tetap dia akan buat. Dia macam tu Ustaz. Jadi maknanya benda hak wajib ni telah lah. Dia tidak ada kompromi dah. Kan nak semayangnya, nak puasanya, tak pilih-pilih. Kan hari ni Ustaz Noh, Ustaz ni ada satu faham dalam kalangan masyarakat ni, baik itu bukan semayang saja. Dia kata baik itu bukan semayang saja. Baik itu bukan puasa saja. Baik itu bukan dia kata banyak cabang kebaikan ni. Bila dia faham begitu, Allahu Akbar. Betul banyak cabang kebaikan, tetapi yang wajib ini tidak boleh ditinggalkan, bahkan hak tu menjadi pasak dan teras kepada segala amalan yang lain. Kan ni jadi ada kita sembang dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan duk kerja buat kebajikan ni. Kita kan kita tengok kadang-kadang kita kan semayangnya tinggal apa semua sebagainya. Jadi Ustaz, kebaikan ni banyak cabang Ustaz. Dia kata macam kami buat ni pun satu kebaikan juga. Kan jadi hati kami ni jadi itu hak tu yang kita nak, kalau boleh kita nak perbetulkan. Segala kebaikan itu perlu ada sandaran dia Ustaz kan. Dia perlu ada sandaran. Maka inilah yang dikatakan, kemudian yang dia kata, dan dia kata yang diwajibkan oleh agama dibuat atau yang disunatkan oleh agama ni diusaha. Dia nak buat, usahakan lagi yang disunatkan oleh agama. Jadi bahasa kalau kita duk mengajar ni, sunat ni kalau tak tinggal, kalau tak buat tak apa Ustaz ni kan. Tak buat tak apa. Jadi kadang kita cakap dengan murid-murid sekolah rendah ni senang lah nak cakap ni. Kan kalau kita kata sunat, tapi kalau tak buat rugi gila ni. Kena buat kan, jangan tak buat. Jadi kita nak fahamkan benda sunat ni bukan benda yang boleh saja tinggal-tinggal. Kan? Jadi benda mesti direbut peluang tu. Hak wajib ni memang kita tak ada optional. Dia bukan benda optional. Yang sunat ni optional. Jadi apa benda yang kita boleh melazimi diri kita Ustaz Noh kan? Wah, macam tadi Ustaz ni munajat, zikir dan sebagainya. Tu kita kata benda sunat, zikir. Tetapi dilazimi kan dia akan jadi baik kan, zikir dan sebagainya tu. Jadi benda-benda sebegitulah yang kita nak galakkan dalam kalangan murid-murid kita, dalam kalangan guru-guru kita, asatizah kita ni, sentiasa melazimi zikir-zikir yang ada, wirid-wirid yang ada, hizib-hizib yang ada, jangan tinggal. Kita kena sentiasa mengamalkan apa yang diberikan oleh tok guru kita, alim ulama kita, yang ditinggalkan pada kita itu buat, walaupun benda itu adalah benda yang sunat. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikit lagi. Dan dia kata tiada ia melampau melainkan kepada yang diharuskan oleh agama. Benda agama ni Ustaz Noh. Oh sedap pula nama Noh, Ustaz ni Ustaz Noh dekat-dekat bunyi. Benda agama ni walaupun benda Noh ni Nik Noh kata ni dia selalu awal nama kan. Dia sebutnya benda agama ni kalau kita kata benda sunat tadi, tetapi dibuat secara berlebihan, sehingga kan badan kita ini tak mendapat kerahatan pun tak boleh. Benda harus ataupun benda sunat, dia kalau kita pulun sungguh, pulun macam baru ni lah kita pulun bulan Ramadan, pulun duk nak khatam Quran apa semua, baca sampai penat lelah ni, habis raya tu, Quran lepas mana dah. Tak apa, bulan Ramadan itu pulun habis khatam dah. Kan tunggu Ramadan pula lah baru nak khatam. Dia tak ada tu. Dia biar buat sedikit tetapi berterusan. Jadi kita ambil sedikit tapi berterusan kita buat. Macam ni lah kita buat, baca sikit-sikit, tapi kalau boleh kita berterusan kita baca duk mengaji istiqamah insya-Allah. Ni itu bahasa istiqamah lah. Jadi kita sentiasa berperpanjangan kita buat amalan kebaikan ini. Dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalaulah benda sunat kita buat berlebihan, dia akan jadi futur. Futur ni dia terhenti ni malah. Sebab futur ni banyak. Sahabat-sahabat boleh rujuk di dalam kitab Afatu ala Tariq, iaitu Syed Muhammad Noh. Dia sebut dalam tu perkara-perkara yang boleh menyebabkan futur. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita baca sikit lagi. Tiadalah ia berjudi. Ni dia bagi contoh lah. Tuan Syekh bagi contoh. Tiadalah ia berjudi, tiadalah dia minum air yang membinasakan akal. Yang binasa akal ni benda yang memabukkan. Nama arak ke, nama tuak ke, contoh kalau memabukkan ke, nama ketum ke, kalau memabukkan ni, ni tak boleh dia dah. Jangan nak minum.
Hak ni isu arak dan sebagainya hari ni kan. Dia buat poll buat survey nak bagaimana nak ni, dia dah sebut semalam. Dan kemudian tiadalah zina, tiadalah jahat sangka, buruk sangka. Tiadalah berkelahi, tiadalah berdendam, tiadalah berseteru, tiadalah sombong, tiadalah menunjukkan muka yang masam atau kelakuan yang bengis. Inilah manusia. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang ada dalam ni, yang live bersama kita malam ni, terima kasih. Jadi kita ambil sikit benda-benda yang berkelahi, hak ni yang selalu ada dalam kalangan kita. Jadi mungkin kita sebut tadi kan ada puan besar kita nak perhati tengok guru-guru kita kan. Contoh kita kata lah guru-guru ni kadang ada yang berpuak-puak, contoh bukan KL ni, kita sebut Burkina Faso mana ni. Dia berpuak-puak, bergaduh-gaduh, mengadu domba, Allahu Akbar. Jadi benda-benda ni yang kita tak mau duduk berlaku dalam kita punya organisasi. Jadi kalau ada benda ni, rahmat Allah tak turun. Ada orang yang berdengki, ada yang berdendam, ada yang buruk sangka. Contoh kita katakan, cikgu buruk sangka dengan guru besar buruk sangka dengan cikgu. Cikgu buruk sangka dengan murid buruk sangka dengan cikgu. Ini masing-masing duk buruk sangka. Kita kata kerani buruk sangka dengan cikgu buruk sangka, masing-masing duk buruk sangka. Benda-benda yang tak elok ni bila berlaku dalam organisasi, maka rahmat Allah tak turun. Bagaimana Allah nak bagi kebaikan? Macam mana Allah nak berikan kebaikan pada murid-murid nak jadi elok? Cikgu sama-sama cikgu pun bergaduh, contoh kita kata. Kan? Ataupun sama-sama organisasi dalam tu pun nak mendidik. Kita nak didik budak tak bergaduh, sedangkan kita bergaduh. Alhamdulillah. Ni saya bagi contoh Ustaz Noh ni, bukan betul ni. Takut Ustaz Noh cari sekolah mana pula. Betul. Tapi banyak kita jadi benda kalau Sri Murni. Sri Murni alhamdulillah Ustaz Noh insya-Allah. Ya, jadi kita pun dengan puan besar kita kan, Ustaz Puan Salmiah. Insya-Allah alhamdulillah kan kita setakat alhamdulillah. Yang subhanallah kita kata tak ada masalah dalam kalangan yang ni sebagainya, subhanallah. Kita pun masuk-masuk pun rasa syok lah kan, boleh duduk dan sebagainya. Jadi nak sebutnya Ustaz Noh kan, kalaulah kita mengharapkan budak tak bergaduh dalam kelas tu, jadi kalau kita duduk belakang ni bergaduh sama cikgu, macam mana budak tak bergaduh dalam kelas? Contoh gitulah. Jadi nak sebutnya, jangan ada perlakuan-perlakuan sebegini, hatta perlakuan muka masam kan. Kita bergaduh di rumah, contoh nak sebut ni kan, bergaduh di rumah, pergi ke sekolah pun duk masam dengan budaknya tu. La ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Kita nak kata, yang bergaduhnya di rumah, yang pergi marahnya budak di sekolah. Kan ni jadi tak kena ni punya ni kan. Jadi kita nak kena jaga emosi kita sebagainya. Sama ada di rumah ataupun di sekolah, kita kena bermanis muka dengan sesiapa yang ada di antara kita. Ni pesanan untuk saya lah. Kadang saya pun pergi masam muka-muka kan, kadang-kadang jadi dia ada mood emosi kan. Jadi cikgu-cikgu yang ada mungkin sama kita, walaupun bukan cikgu dan sebagainya, pergi pejabat dan sebagainya, bermanis mukalah kita dengan rakan-rakan kita. Hak itulah menunjukkan pada akhlak kita. Tiadalah manusia itu berebut-rebut atau berdengki-dengki atau berkhianat-khianat atau berbenci-benci di antara satu dengan lain. Masya Allah, moleknya dia tulis sebut itu kan. Syekh ni nak tu sahabat-sahabat kan kita sebut dah sebelum ni, kalau kita nak tengok betapa ikhlasnya dia hujung dia tulis apa? Masya Allah, moleknya. Ni nak sebutnya betapa ikhlasnya dia tulis ni, dia mengharapkan keadaan rahmat ataupun kita kata situasi dalam masyarakat ni situasi yang sangat baik kan. Tapi ingat dia sahabat-sahabat Ustaz ni kan, dia bagi amaran kat itu, dia kata kejadian seperti ini bolehlah, dia kata. Jika tidak begini, dia berhujung bawah tu kan, titik-titik tu. Bawah tu kan titik-titik. Kalau tak macam ni, apa dia jadi dia? Sekarang ni kita pakat tengok. Kan Ustaz Noh kan? Ustaz ni kan? Dia tengok Allah ni dalam masyarakat. Beza mazhab pun, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sikit beza pun. Dia tuduh, iaitu kata apa? Tuduh sesat, tuduh bid'ah, tuduh ahli neraka, tuduh ahli penyembah kubur dan sebagainya. Ni satu benda yang boleh membawa kepada mudarat kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, saya mohon sama-sama. Jadi kita berbaik-baik sangka dengan kita dalam keadaan yang kita tak tahu, kita kaji, tengok, hati molek supaya ia menjadi manfaat untuk kita ni. Jadi yang kedua ni, dia mengajak pada kita supaya kita memperelokkan adab.
dalam diri kita. Moga-moga kita semua beradab sebagaimana adab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Noh, itu saja. Terima kasih. Ustaz Noh. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz Aziz. Ini perkongsian Ya, kita sama. isyarat semalam kita cerita pasal beragama, hari ni beradab. Ni pun kita pun sebenarnya bukanlah kita kata kita pun bimbang dalam keadaan sekarang ni. Kita kata kecerdasan anak kita ni dan kita semua ni, kita semakin maju dengan teknologi. Tapi kita bimbang dengan adab-adab kan. Adab kadang-kadang kita tengok dulu dulu kita pergi sekolah tadi, cikgu cukup takut dengan cikgu sebenarnya kan. Sekarang ni kita tengoklah keadaan sekarang, tuan-tuan kita sama-sama lah kita doakan semoga kita kembali kepada adab. Sebab kalau tengok sekarang ni banyak sekolah-sekolah yang alhamdulillah lebih menekankan adab daripada akademik kan. Kata kalau cerdik macam mana pun ustaz, kata tapi tak beradab tak ada guna ustaz. Allah kan. Kalau ramai banyak sekolah yang macam tu, insya-Allah kita doakan anak-anak kita ni dalam keadaan yang baik lah kan. Jadi terima kasih Ustaz Aziz. Ustaz ni ada tambahan sikit ke? Ustaz ni? Tadi ada tambahan saya mungkin ada satu perkongsian lah yang nak diceritakan. Ada seorang sahabat saya tanya petang tadi. Dia tanya berkenaan dengan hutang. Dia kata selalu dia dengar ataupun dia baca kenyataan-kenyataan yang menyatakan bahawa siapa yang berhutang dengan kita, maka apabila dia berhutang dengan kita tu, kita tak boleh, kalau dia tak bayar, maka kita tak perlu halalkan. Kita tak payah halalkan. Supaya apa? Supaya itu menjadi satu saham akhirat kita. Pada saya, kemudian dia pun tanyalah saya, betul ke kenyataan tu, sejauh mana benda tu betul. Kemudian saya pun semak dalam hadis. Memang ada dalam hadis benda tu yang mana disebut, lebih kurang maksud dia di akhirat esok sudah tidak ada lagi nilai dirham dan dinar, melainkan nilai pahala dan dosa sahaja. Bermaksud bahawa kalau kita berhutang, ini saya masuk sikit tentang hutang sebab mungkin ada kaitan dengan akhlak kan. Jadi maksudnya di akhirat esok kalau sekiranya kita tidak bayar hutang, maka hutang tersebut akan menjadi satu tebusan kepada kita dengan pahala dan dosa. Jadi bila saya semak hadis tersebut, hadis ini memang wujud, cuma tinggalnya hadis tu sahih ataupun tidak, sebab dia tak ada dalam Bukhari dan Muslim, cuma dia ada dalam kutubus sittah yang lain. Saya semak hadis itu hadis yang sahih, dan memang apa yang disebut itu betul. Cuma saya kata kenyataan yang menyatakan bahawa jangan kita halalkan hutang tu sebab ia akan jadi satu saham di akhirat kepada kita. Pada saya itu agak kita kata tak bersesuaian lah. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata lebih baik kita halalkan hutang tu kalau sekiranya kita nak lah kan. Ia adalah satu yang lebih baik. Tapi walau macam mana pun ia bergantung kepada situasi. Kalau kawan kita tu sudah mampu untuk bayar hutang tapi dia tetap tak nak dan dia bermewah dan sebagainya, itu cerita lain lah kan. Tapi kalau sekiranya dia tak mampu, maka adab di sisi kita itu adalah lebih baik untuk kita halalkan. Kalau sekiranya memang dia ni tak mampu dan dia orang susah. Jadi itu salah satu akhlak yang baik lah mungkin Ustaz Aziz. Betul Ustaz ni. Kalau dalam bab berkaitan dengan kebetulan Ustaz ni sebut bab hutang ni, jadi sahabat-sahabat para pendengar boleh rujuk kepada perkongsian yang dibuat oleh tuan guru kita Ustaz Azri Hashim Al-Bindani ketika bulan Ramadan itu. Boleh cari balik dalam dia punya Facebook tu, dia ada berkongsi berkaitan dengan hutang pukul 3 petang waktu tu. Dia punya perkongsian itu pukul 3 petang. Kita pun daily Pekdis pun ada share. Tinta Tarbawi berkaitan dengan hutang tu. Ini hurai 2 hari tu berkaitan dengan hutang tu, hutang dan pemihutang. Tak share Hazri Hashim dia ada kaitan dengan saya bukan tak mau jawab kata, tapi kena rujuk apa Ustaz Azri jawab tu senang tu. Tapi okeylah tadi, terima kasih. Ustaz ni pun menunjukkan pada sifat manusia ni, bila mana akhlak kita ni dengan orang lain bagaimana.
Itu saja Dia Ustazah. berkaitan dengan tajuk kita lah, antara adab. Kadang-kadang kita tengok kepada adab menuntut ilmu. Kadang adab kita dengan kawan kita dalam keadaan berhutang pun sebenarnya ada adab dia. Kan? Mana Ya, ya, kita betul, relate betul. lah dengan topik kita pada malam ni. Kan? Jadi sahabat-sahabat, terima kasih pada malam ini. Kita akan cuba insya-Allah hari ni setiap hari untuk makluman kita, saya, Ustaz Nik Fahmi dan Ustaz Aziz Al-Qurawi akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz Aziz tadi digabungkan saya dengan nama Ustaz Nik. Kalau saya gabungkan nama Ustaz Nik dengan Ustaz Aziz, cantik. Nik Aziz. Kan? Jadi Nik Aziz. Nik Cantik Aziz tu. kan? Nik Aziz. Lalu Nik Aziz Nikmat, Nik Aziz Noh jadi. Okey. Jadi terima kasih kepada Ustaz Aziz, Ustaz Nik Fahmi dan sahabat-sahabat yang bersama. Saya baca sikitlah komen Cik Azizi. Cik Azizi, alhamdulillah Cik Azizi tak malam bersama Terima kita. kasih, Cik Cik Aziz. Azizi dia tidur lewat rupanya nah. Dia kata extra jos. Okey, insya-Allah nanti boleh kena extra jos. Lama tak kena extra jos. Dia teringat pada kedai pokok ceri ni. Kedai pokok ceri. Lama dah tu, kat 2 bulan lebih kan. Allah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Nik dan Ustaz Aziz, tuan-tuan dan puan-puan para penonton. Kita akan bersama lagi pada minggu pada esok insya-Allah. Kita ada 39 syarat. Kita ni kata baru nak pandai hanjil ni Ustaz Aziz. Kan baru tengok kepada umum. Nanti insya-Allah kita akan mendalami lebih lagi syarat-syarat. Jadi terima kasih Ustaz Nik Fahmi, Ustaz Aziz dan semua penonton-penonton. Lawa background Ustaz Noh, memang background lain pula. Kena cek kopi ni daripada tak. Okey, sekali lagi kita ulang kaji sikit. Semalam kita cerita mengenai beragama dalam syarat-syarat manusia. Hari ini kita cerita tentang adab. Adab. Nanti insya-Allah kita akan lebih lagi mendalami apakah syarat-syarat kemanusiaan ini yang dikarang oleh Syekh kita dalam kitab Pengingat Diri ini. InsyaAllah komen, boleh share maklumat-maklumat ini kepada sahabat-sahabat. Moga bermanfaat kepada kita. InsyaAllah kita bertemu pada esok malam pada waktu yang sama bersama dengan sahabat-sahabat saya, Ustaz Nik Aziz. Gabung terus. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.